Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Amin binti Azmi, nombor matrik 051584. Kumpulan kami akan membentangkan subjek Fiqh Islamiyah USI 42403 yang diajar oleh pensyarah Dr. Muhammad Ashraf bin Suhairi. Tajuk tugasan kumpulan kami ialah Mu'tazilah Hashimiyah. Saya akan membentangkan pengenalan. Sejarah Islam pernah mencatatkan berkenaan tercetusnya perpecahan umat Islam kepada berbagai aliran adalah dipengaruhi oleh perbezaan pandangan pada suatu persoalan agama. Seterusnya, perpecahan umat Islam tidak berhenti pada aspek pemikiran dan aliran sahaja. Namun, perkara tersebut menjadi lebih parah apabila perbezaan pemahaman membawa kepada pertumpahan darah. Di samping itu, aliran Mu'tazilah termasuk dalam aliran yang membawa kepada penumpahan darah, khususnya golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Aliran Mu'tazilah merupakan nama utama kepada kaum-kaum yang mengutamakan akal semata-mata dalam perbahasan agama kerana mereka terpengaruh dengan falsafah Yunani. Aliran Mu'tazilah akhirnya berpecah lagi kepada golongan-golongan Mu'tazilah yang lain disebabkan kebanyakan dari mereka menggunakan akal dan setiap di kalangan mereka adalah berlainan segi pendidikan mereka, zaman serta tempat mereka yang berbeza-beza, dan salah satu pecahan kepada aliran Mu'tazilah adalah Mu'tazilah Hashimiyah. Seterusnya, saya akan membentangkan sejarah dan tokoh Mu'tazilah Hashimiyah. Hisham ibn al-Fuwati adalah seorang pemikiran Mu'tazilah yang terikat dengan mazhab Basrah, meninggal dunia di Baghdad sebelum 230 Hijrah, 845 Masihi. Dia adalah murid kepada Abu al-Hudai yang bagaimanapun dikritik dalam beberapa karyanya. Seterusnya, Al-Fuwati mempunyai gaya pemikiran yang tajam, dan walaupun dia adalah sebahagian daripada aliran Mu'tazilah, ia mengkritik ramai pemikir utamanya seperti Al-Asam, Al-Hudai dan Bakriyah. Seterusnya, beberapa perselihan pendapatnya adalah mengenai isu teknikal seperti sifat atomisme yang tepat yang harus diterima dan kaitan antara Al-Quran dan perintah Tuhan. Dapatannya yang paling mengejutkan ialah Al-Quran bukanlah mukjizat dan bukan bukti ketuhanan. Seterusnya, dalam hal politik, beliau berpendapat pertimbangan bebas atau ijtihad adalah cara yang sesuai untuk menyelesaikan perbezaan pendapat. Hisham bin al-Fuwaiti atau Al-Faut ialah seorang Mu'tazilah dari Basrah. Dia adalah murid kepada Abu al-Hudayyi. Doktrin peribadinya yang mempunyai pengaruh tertentu terhadap Al-Shahrastani sangat berbeza. Namun Ibnu al-Nadim, pemikiran Hisham berbeza daripada ajaran Mu'tazilah yang lain. Tetapi data yang diberikan oleh ahli bid'ah tidak selalunya dipersetujui. Seterusnya, menurut Al-Baghdadi, dia melarang pembunuhan dalam apa jua bentuk, sedangkan menurut Al-Shahrastani, dia membenarkan pembunuhan penentang Mu'tazilah dan dalam hal itu menunjukkan fanatik luar biasa dalam golongan ini. Hisham al-Fuwati adalah seorang ahli teologi Mu'tazilah dari gabungan Basran dan pelajar kepada Abul Hudayyi. Turut dinyatakan biografinya kerana terdapat pengaruh teologi Syiah terhadap pegangan Mu'tazilahnya. Dia adalah seorang saudagar yang berurusan dengan kain futa yang diimport dari India. Seterusnya, ini memberinya peluang untuk melawat komuniti Mu'tazilah di luar Iraq. Ia merayu untuk pentadbiran sendiri dan juga keadilan diri, terutama dalam kes murtad. Apabila kerajaan tidak dapat bertindak dengan sendirinya, terutamanya di kawasan terpincir. Akhir sekali, penentang kritis seperti Ibn Ravadi
menafsirkan sikap ini lalu mendapat arahan untuk dibunuh. Hal ini perlu difahami sebagai aplikasi radikal doktrin Mu'tazilah, iaitu sebagai ambil ma'ruf. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim bin Abdul Karim, nombor matrik 051667. Saya akan teruskan pembacaan saya, iaitu sejarah dan tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini masuk pada kelahiran Ahli Sunnah berkait rapat dengan aliran Syairah yang dipelopori oleh Abdul Hasan bin Ismail al-Ash'ari. Lahir pada tahun 260 Hijrah, 873 Masih, dan wafat pada 324 Hijrah ataupun 935 Masih. Beliau mengambil jalan pemikiran di antara kelompok rasionalis dan ahli hadis. Sejak kecil hingga berusia 40 tahun, beliau berguru dengan Abu Ali Al-Jubair, iaitu seorang tokoh besar Mu'tazilah di Basrah, sehingga beliau mahir berkenaan ilmu Mu'tazilah. Lalu pada usia 40 juga beliau keluar dari Mu'tazilah kerana beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan baginda mengkabarkan bahawa Ahlu Hadis adalah benar sedangkan Mu'tazilah adalah salah. Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang pada sunnah dan merupakan kelompok yang majoriti. Sunnah adalah hadis, iaitu menerima hadis sahih tanpa pentakwilan, dan makna jemaah pula bererti majoriti. Ahmad Mahmud Subuki As-Sayani meninggal Mu'tazilah kerana dia berfahaman Asy-Syafi'i yang berpegang bahawa Al-Quran yang itu tidak baharu namun bersifat qadim, dan Tuhan dapat dilihat dari hari akhirat kelak. Terdapat juga pandangan yang mengatakan Ahlus-Sunnah membawa maksud sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi Ahlus-Sunnah wal Jamaah membawa makna penganut sunnah Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Abu Hasan Asy'ari merupakan ulama besar yang berpengaruh dalam sejarah Islam, dan beliau menulis beberapa pemikirannya dalam kitab Muqallad al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Muhkalin, yang mengandungi berbagai pegangan kaum muslimin dan berbagai teologi. Al-Banah al-Usul al-Jinayah, yang mengandungi asas pemikiran akidah al-Sunnah. Berkenaan Abul Al-Hasan Asy'ari, Abul Abbas Syam 908 981 Hijrah, menyatakan nama sebenar beliau adalah Ali ibn Ismail ibnu Abu Bashar Ishaq bin Salim ibn Ismail ibn Abdullah ibn Musa ibn Bilal ibn Abu Babah ibn Abu Musa Asy'ari ibn Qas Asy'ari al-Basri, Abu Musa yang dilantik menjadi hakam bagi pihak Sayyidina Ali Abu Talib radhiyallahu anhu untuk selesaikan masalah tahkim itu. Berkenaan tarikh kelahirannya, ahli-ahli sejarah bersepakat mengatakan bahawa Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dilahirkan di Basrah dan tinggal di Baghdad sehingga ke akhir hayat beliau. Namun ada dalam kalangan ahli sejarah yang berselisih pendapat berkenaan tarikh kelahiran Abu Al-Hasan Asy'ari. Majoriti ahli sejarah meriwayatkan daripada Abu Bakr Al-Wazan, Iman Abu Al-Faraj, daripada Abu Al-Hasan Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Wazab Al-Khatib Al-Baghdadi, daripada setengah orang-orang Basrah mengatakan Abu Al-Hasan Asy'ari dilahirkan pada 260 Hijrah ataupun 875 Masih. Manakala Ibn Khalil Ibn Al-Asid dan Al-Alusi Al-Baghdadi menyebutkan tarikh kelahirannya pada tahun 270 Hijrah. Al-Maqrizi pula mengatakan pada tahun 266 Hijrah. Manakala dari sudut pendidikan beliau, Abu Hasan mempunyai latar belakang pendidikan yang sedikit berbeza daripada kebanyakan tokoh-tokoh Islam yang lain.
beliau mendapat pendidikan dari sumber yang saling berlawanan iaitu Mu'tazilah dan aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Keadaan ini berlaku kerana ayahnya Ismail ibn Abu Bashar adalah seorang ulama dari aliran Sunni. Bapanya mengharapkan anaknya turut menjadi orang Sunni. Oleh itu, ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau berwasiat agar anaknya dihantar untuk mendapat pendidikan dari Al-Syekh Zakaria Ibn Yahya Al-Syaji 285 Hijrah, seorang ulama besar Al-Sunnah dan seorang imam dalam ilmu hadis, fiqh dan usul fiqh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Safaruddin Ahmad bin Wahid Al-Khan, nombor metrik 051644. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan yang telah dibentangkan oleh rakan saya sebentar saja tadi. Okey, seterusnya. Maksud Mu'tazilah Hisyamiyah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Perkataan Mu'tazilah berasal dari perkataan Arab, iaitu i'tizala, yang bermaksud meninggalkan ataupun menjauhkan diri. Dan secara istilahnya, Mu'tazilah bererti nama sebuah kelompok yang muncul pada awal abad kedua Hijrah yang menggunakan akal dan membahas perkara-perkara dalam Islam. Al-Qadariyah merupakan salah sebuah aliran pemikiran yang terawal dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam. Aliran Al-Qadariyah atau juga dikenali sebagai mazhab Al-Ikhtirariyah yang dipelopori oleh Mab'ad Al-Junaid Al-Juhani dan Ghailan Al-Dimashqi, dikatakan menjadi lawan kepada aliran Al-Jabariyah atau Al-Mujbirah yang dipelopori oleh Jaham bin Safwan. Al-Qadariyah juga merupakan ahli falsafah dalam Islam yang pertama, dan ia menjadi laqab kepada aliran yang kemudiannya dikenali sebagai Al-Mu'tazilah. Dikatakan aliran ini pada asalnya daripada aliran Al-Murjiyah, khususnya yang mengatakan Al-Irja' dalam Al-Iman dan Al-Ikhtiyar dalam Al-Amal. Mereka dikatakan mengasingkan diri daripada Al-Murjiyah Al-Khalisah kerana mereka tidak mengakui pendapat golongan tersebut dalam bidang politik semata-mata. Mu'tazilah Hisyamiyah pula pecahan daripada Mu'tazilah yang asal. Nama Mu'tazilah Hisyamiyah adalah diambil daripada pengasasnya, iaitu Hisham ibn Umar Al-Fuwati, yang mengatakan syurga dan neraka belum mempunyai bentuk kerana masa memasuki syurga dan neraka belum tiba, yang mana akan dibahaskan lebih lanjut pada saat topik seterusnya. Baiklah. Maksud Ahli Sunnah wal Jamaah. Istilah Ahli Sunnah wal Jamaah berasal dari dua perkataan, iaitu Ahli Sunnah dan Al-Jamaah, yang memberi maksud golongan yang mengikuti jalan hidup baginda Rasulullah SAW dan jamaah para sahabat, terutamanya para Khulafa Ar-Rashidin yang dididik oleh baginda. Ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah meliputi ajaran-ajaran Islam mengenai akhlak, mengenai akidah, syariah dan akhlak yang dibawa semenjak zaman Nabi Muhammad SAW serta para sahabat baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zamir bin Sulaiman, nombor metrik 050231. Okey, saya akan membentangkan tentang metod pemikiran antara Mu'tazilah Hisyamiyah dan Ahlussunnah wal Jamaah dalam isu al-imamah. Apa itu isu al-imamah? Okey, kita pergi kepada slide yang pertama bagi bahagian saya, iaitu ta'rif al-imamah. Ta'rif al-imamah adalah pengganti nubuwah, yakni satu bidang untuk menjaga agama dan mengurus dunia yang wajib dipikul oleh ummah, yakni
senang kita faham adalah iaitu politik lah, bidang politik dalam Islam. Okey. Beberapa perkara berkaitan politik yang dibincangkan oleh Sunnah wal Jamaah di sudut politik ialah kedudukan al-imamah, al-afdal dan mafdul dan keharusannya. Okey, bagi ahli Sunnah wal Jamaah, majoriti ahli Sunnah wal Jamaah berpegang pada keafdalan Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti jawatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yakni khalifah, berbanding dengan Sayyidina Ali. Namun terdapat minoriti ahli Sunnah wal Jamaah, terutamanya dalam jemaah Ahlul Bait, tidak menyetujui pelantikan Sayyidina Abu Bakar. Namun bagi ahli Sunnah wal Jamaah, mereka berpendapat bahawa kekhilafan ataupun perbezaan pendapat antara ahli Sunnah majoriti dengan minoriti adalah berdasarkan kepada dalil, iaitu jika seseorang hakim, qadi ataupun yakni berijtihad, mereka berijtihad dan benar ijtihadnya, maka baginya 2 pahala. Jika salah ijtihadnya, maka hanya 1 pahala. Okey. Berbeza dengan pula Mu'tazilah Hisyamiyah. Bagi mereka, politik adalah persoalan yang menjadi seakan perkara usuliyah, bukan lagi perkara khilafiyah. Okey, kita pergi kepada pendiri fahaman Mu'tazilah Hisyamiyah ni, iaitu Al-Fuwati. Dia berpendapat pertimbangan bebas atau ijtihad adalah cara sesuai untuk menyelesaikan perbezaan. Tokoh lain yang mengeluarkan pendapat tentang isu imam al-imamah, antaranya ialah Al-Assam. Al-Assam berpendapat bahawa pemimpin adalah tidak perlu apabila ia tidak bertindak jika berlaku sebarang ketidakadilan. Namun Al-Fuwati yang merupakan pengasas Mu'tazilah berpendapat bahawa masyarakat Islam hanya perlu pemimpin apabila umat Islam itu bersatu. Namun kedua-dua pendapat ini merupakan suatu pendapat yang seakan mengelak daripada masyarakat Islam untuk berpolitik. Bagi pandangan ahli kalam yang bernama Al-Syarastani, beliau mengkategorikan pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh Al-Fuwati dan Al-Assam adalah bentuk tanda permusuhan antara pemerintahan Ali. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Osman, nombor elektrik 051747. InsyaAllah saya akan menjadi pembukaan terakhir untuk subjek tugasan, iaitu Hisyamiyah. Untuk subjek Firaq al-Islamiyah yang diajar oleh Ustaz Muhammad Asruf. Jadi untuk subtopik metod pemikiran Mu'tazilah, Hisyamiyah dan Ahlussunnah wal Jamaah dan usul akidah ini, Al-Fuwati berpendapat bahawa apa yang dinamakan syurga dan neraka hanyalah ilusi, belum ada wujudnya sekarang. Ada alasan yang dikemukakan adalah tidak ada guna yang menciptakan syurga dan neraka sekarang kerana belum waktunya orang memasuki syurga dan neraka. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengenai syurga dan neraka adalah meyakini bahawa keduanya telah Allah ciptakan. Allah telah menetapkan penghuni untuk keduanya. Siapa yang menginginkan syurga, maka bagi syurga sebagai kurniaan Tuhan untuknya, dan siapa yang menginginkan neraka, maka nerakalah. Ada ayat-ayat yang menunjukkan bahawa syurga dan neraka telah tercipta. Salah satunya Allah telah berfirman
tentang neraka, itu dalam surah Al-Imran ayat 131. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Maksudnya, dan peliharalah dirimu dari api neraka dan itu telah disediakan bagi orang-orang yang kafir. Jadi tentang syurga juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surah Al-Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan maksudnya, dan bersegera kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan syurga yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi itulah dalil yang menunjukkan bahawa Allah telah menyediakan neraka dan syurga ni dari dulu lagi, dan barang siapa yang menuju syurga, maka buatlah amal-amalan yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kesimpulan tajuk ini, Mu'tazilah merupakan suatu pemikiran yang terpengaruh dengan tradisi luar daripada Islam, dan golongan ini jelas mendewasakan akal dan mengutamakan yang berbanding nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Justru dakwaan bahawa umat Islam perlu kembali mengamalkan fahaman Mu'tazilah demi mengangkat agama ini daripada kejumudan dan kemunduran adalah tertolak sama sekali. Dan sejarah Islam telah membuktikan tanpa berpegang dengan fahaman Mu'tazilah, umat Islam telah berkembang dengan baik, seperti kejayaan penyebaran Islam ke Andalusia di bawah kepimpinan Tariq bin Ziyad, seorang panglima Islam yang terkenal sehingga hari ini, yang mana beliau mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya berlandaskan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tanpa menggunakan akal semata-mata dalam kehidupan beliau. Maka marilah kita bersama-sama mengamalkan ajaran Islam yang sebetulnya. Janganlah kita menggunakan logik akal kita, kerana agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Jadi saya rasa itu sajalah untuk bagian saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.